Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita pelajari reka bentuk pengaturcaraan dalam subjek reka bentuk dan teknologi tahun 5. Pembangunan pengaturcaraan dalam mikro pengawal, muka surat 49 hingga muka surat 52. Baik, kita imbas kembali. Ini ialah mikro pengawal. Mikro pengawal adalah komputer kecil pada satu chip litar bersepadu, IC. Mikro pengawal dalam bahasa Inggeris maksudnya microcontroller. Litar bersepadu pula dalam bahasa Inggeris maksudnya integrated circuit, IC. Okey, kita imbas kembali pada tahun 4 dahulu. Kita pernah pelajari atur cara Scratch. Okey. Dia menggunakan ini, dia punya artisnya. Okey, lambang kucing. Pada tahun ini kita belajar lain sikit tapi hampir-hampir sama sebenarnya. Okey. Pembangunan pengaturcaraan dalam mikro pengawal, muka surat 49. Mengenal pasti fitur antaramuka perisian pengaturcaraan. Okay. Ada banyak pilihan perisian berasaskan grafik yang sesuai dengan papan mikro pengawal yang digunakan. Papan mikro pengawal tu macam mana? Sekejap lagi cikgu tunjukkan. Raja di bawah menunjukkan paparan antaramuka bagi perisian pengaturcaraan berasaskan grafik. Kita menggunakan perisian pengaturcaraan berasaskan grafik. Antara muka perisian ini juga hampir sama dengan perisian Scratch yang telah dipelajari pada tahun 4 yang cikgu tunjuk tadi kan. Tahun 4 hari itu kita sudah pun pelajarinya. Okay, teruskan dahulu. Okay. Ini ialah perisian M-block. Kalau perisian Scratch kita belajar pada tahun 4, kita biasa dengan lambang gambar kucing ini. Okey. Tapi untuk M-block kita akan biasa dengan lambang ataupun gambar panda ini. Okey. Ini pada muka surat 49. Okey. Dia hampir sama dengan Scratch. Dia ada sprite. Okey. Kalau Scratch biasanya sprite-nya ialah kucing dan kita boleh tukar-tukar kucing tu jadi monyet, jadi ayam, jadi orang, jadi macam-macam. Tapi untuk sprite yang M-block ni, nampak sprite-nya biasanya grafik secara simulasi yang melakukan arahan yang diatur cara. Kita tak pakai dah macam gambar kucing, gambar orang, gambar macam-macam. Kita gunakan simulasi, image grafik simulasi. Ini ialah papan mikro pengawalnya. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey. Ini sprite. Ini script area. Sama juga dengan Scratch lebih kurang. Dia ada script area dia. Kawasan yang digunakan untuk menempatkan blok aksara bagi membentuk pengaturcaraan yang lengkap. Dia ada script area dia. Kemudian ada blok palette dia. Dalam Scratch pun kita ada blok palette juga. Okey, mengandungi kategori blok. Okey. Mengandungi kategori blok dia. Okey. Nampak dia ada events, dia ada control, dia ada sensor, dia ada data, lebih kurang macam Scratch juga. Kemudian dia ada upload. Untuk memuat naik atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikro pengawal. Kita ada papan mikro pengawal dia. Jadi kita gunakan ini untuk upload atur caranya ke dalam papan mikro pengawal kita nanti. Papan mikro pengawal ni dia ada banyak jenis. Okey. Okey, ini upload. Kemudian kita ada device library yang ni. Device library. Koleksi papan mikro pengawal. Kemudian dia ada device. Okey. Device dalam bahasa Melayu maksudnya peranti. Peranti-peranti, devices. Pemilihan pelbagai papan mikro pengawal
untuk digunakan. Di sini. Okey, device. Okey. Ini ialah M block. Okey. M block, perisian M block. Okey. Kategori umum blok. Asas aplikasi perisian berdasarkan grafik adalah seperti berikut. Okey. Ada banyak aplikasi. Okey. Mari kita tengok. Asasnya seperti ini. Kategori blok. Dia biasanya ada kontrol untuk menyenaraikan asas struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Biasanya dia ada events, macam Scratch juga, menyenaraikan perbuatan seperti mula, goncang atau tekan switch mengikut jenis papan mikro pengawal yang digunakan. Kita akan pelajari nanti. Okey, kita akan pelajari macam mana goncang, tekan switch apa semua pada satu masa nanti. Okey, ada pin. Okey, menyenaraikan kawalan pada pin papan mikro pengawal untuk melakukan sesuatu arahan. Okey. Dan seterusnya kita ada operators, mengandungi arahan operasi matematik dan get logik seperti AND, OR dan NOT. Operators dalam Scratch pun ada. Okey. Tak apa, ini muka surat 50, kita teruskan lagi. Ini bukan M block. Yang tadi, yang gambar panda tadi ialah perisian M block. Ini ialah perisian make code microbit. Dia tak sama macam yang M block tadi. Tadi M blocknya ni make code microbit. Dia sama tapi dia punya interface dia lain. Antara muka dia lain. Okey. Cuba kita tengok. Di sini ialah simulation area. Simulation area ni dia lebih kurang macam pentas lah, macam stage dalam Scratch, lebih kurang. Okay. Untuk menguji atau cara tanpa menyambungkan perkakasan, kita tak perlu sambungkan papan mikro pengawal, tak perlu sambung ke sini. Okay. Kemudian ada download. Untuk memuat turun download ni, atur cara yang telah dibina ke dalam mikro pengawal. Okay. Di sini kita download dia. Okay. Ada block palette macam Scratch juga lebih kurang. Okey. Atur cara yang disusun dalam bentuk blok. Ni. Okey. Dan kita ada scripts area lebih kurang macam Scratch dan M block juga. Okey. Ruang blok acara yang boleh digabungkan menjadi satu arahan lengkap. Okey. Cikgu ceritakan dulu ini apa, ini semua apa dia. Cikgu ceritakan dulu. Okey. Nanti kita akan buat dia punya amali, baru kamu nampak macam mana dia berfungsi. Baru kamu faham nanti betul-betul. Okey, kita belajar ini apa, ini apa, ini apa. Kita belajar yang tu ya dulu pada hari ini. Okey. Dan amali kita nanti kita akan menggunakan yang mudah, iaitu ini. Okey. Make code microbit. Okey. Dia tak perlu sambungkan kepada papan mikro pengawal yang sebenar. Tambah-tambah dalam musim COVID ni, kita tak boleh pergi mana kalau benda tu ada kat sekolah. Dan benda tu agak mahal, kita kena kongsi. Okey. Okey. Perkakasan untuk perisian pengaturcaraan. Okey. Apakah perkakasan yang akan digunakan untuk projek kawan-kawan? Dia dah buat projek ni. Okey. Inilah papan mikro pengawal yang cikgu sebutkan tadi ni. Nampak dia ada pin-pin dia. Di sini ada lampu-lampu dia. Papan mikro pengawal ni dia ada banyak jenis. Okey, tengok. Tujuannya mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input. Dia boleh terima input. Dia boleh memproses dan dia boleh mengeluarkan output. Dia boleh terima output, dia boleh proses, dia boleh terima input, dia boleh proses dan kemudian boleh mengeluarkan output. Kita tengok mana. Okay, ini papan mikro pengawal. Kita akan pelajarinya dalam bentuk perisiannya nanti. Okay. Switch tekan. Okay. Nampak switch tekan ni. Kita tekan kepala dia ni. Namanya switch tekan. Okay. Nampak kaki dia ni. Okay. Untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Kita gunakan perkakasan ni semua ni. Kita akan sambungkan kepada perisian kita nanti. Lepas tu kita ada perintah tetap menghadkan arus elektrik. Okey, ini perintah tetap. Kita ada pembas mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Pembas. Okey, mengeluarkan bunyi.
Pada muka surat 51 nah, kita ada LED, mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Kemudian kita ada papan reka, membuat sambungan litar dan komponen elektronik. Ini papan rekanya. Nampak dia ada lubang-lubang ni. Kita boleh masukkan kaki-kaki komponen kita ke dalam sini. Okey. Ni kita ada motor servo untuk membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Dia punya background ni, latar belakang dia putih, kamu tak nampak dia ada macam tuil di sini. Okey. Dia boleh berpusing tuil ni daripada 0 darjah sehingga 360 darjah. Ini motor servo. Okey. Seterusnya kita ada wire dan klip buaya. Ini ialah wire, ini ialah klip buaya. Okey. Untuk menyambungkan litar dari papan mikropengawal ke perkakasan lain. Okey, daripada papan mikropengawal kita tu nak sambung ke perkakasan lain, ke lampu, ke LED ataupun ke motor servo ke perintang ke, kita gunakan ini wire-wire ini dan klip buaya. Okey. Kemudian kita ada pula kabel USB untuk memuat turun atur cara ke papan mikropengawal. Jenis kabel bergantung kepada papan mikropengawal yang digunakan. Okay, ini biasa. Okay, ayuh kita bina pagar keselamatan. Aiman dan kawan-kawannya sedang berbincang tentang projek reka bentuk yang melibatkan pembangunan pengaturcaraan dalam papan mikropengawal. Sebelum itu, mereka dikendaki oleh Cikgu Kartina untuk menghasilkan carta aler bagi projek yang akan dihasilkan oleh mereka. Okey. Carta aler ni kita akan laksanakan pada minggu yang berikutnya nanti. Okey. Kawan-kawan, kita telah pun mengenal pasti projek yang ingin kita buat. Okey. Ya, kita akan membuat projek pagar keselamatan. Mereka nak buat projek pagar keselamatan. Okey. Kemudian kita juga perlu mengenal pasti papan mikropengawal yang hendak digunakan. Ingat, papan mikropengawal ni dia ada banyak. Mereka kena kenal pasti dulu papan yang hendak digunakan. Okey. Betul, Fang Yin. Kita akan menggunakan motor servo untuk menggerakkan tiang pagar. LED merah dan hijau boleh digunakan sebagai arahan bergerak atau berhenti, manakala pembas boleh digunakan untuk amaran bunyi bagi pejalan kaki. Okey. Tiang pagar kita gerakkan menggunakan motor servo. LED merah hijau sebagai arahan bergerak ataupun berhenti. Nak buat tiang pagar tu. Okey. Pembas pula untuk amaran bunyi bagi pejalan kaki. Bila pagar tu naik ke turun ke, dia ada bunyi dia untuk amaran kepada pejalan kaki. Okey. Dan kemudian dia kata, menarik idea kawan-kawan, kita boleh cuba menggunakan papan mikropengawal yang berbeza untuk buat projek ini. Nak buat projek ini, dia guna papan mikropengawal yang berbeza. Okey. Ini sebenarnya pada muka surat 52 ini dia nyatakan idea-idea nak guna apa, nak guna papan mikropengawal, nak guna LED merah, nak guna LED hijau, nak gunakan motor servo, nak gunakan pembas. Dia cuma bagi tahu itu saja. Jadi kamu perlu tahu itu saja dahulu. Okey. Kita sudah habis setakat ini. Jadi mari kita lihat pula. Okey. Ini ialah Google Form tugasan kamu. Dalam Google Form ni cikgu tampalkan muka surat 49. Nampak tak? Cikgu tampalkan. Kemudian cikgu tampalkan di sini muka surat 50 supaya mudah kamu nak baca nanti. Ini muka surat 50. Kemudian ini muka surat 51 cikgu tampalkan dalam Google Form tugasan kamu. Kemudian di bawah sini ada soalan-soalannya. Soalan-soalannya pun sangat mudah. Okey, jawapannya di mana? Jawapannya sudah ada di atas sini. Ada di atas sini. Semua dah ada jawapannya ada. Ini sprite, ini apa, ini script array, ini upload, ini apa, semua sudah ada jawapannya. Okey. Jadi dia tanya, namakan fitur bertanda ABC. A apa, B apa, C apa pada M block. Senang sangat. Okey. Okey, kemudian nyanyi pula. Okey, dia tanya A apa, B apa, D apa, A apa, B apa, D apa pada make code microbit. Ni senang saja. Ada dalam buku teks kamu ada. Okey. Kemudian
Apakah nama perkakasan ni? Baru cikgu ajar tadi. Dekat atas tadi pun ada dah. Dalam yang cikgu tampan muka surat buku teks tadi, ada kat atas jawapan dia. Okey, ini apa? Mudah, soalan yang sangat mudah. Dia tanya perkakasan ini digunakan untuk menghantarkan argus elektrik. Apa dia? Apa dia benar ni? Mudah, sangat mudah. Jadi ini apa dia? Digunakan untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Apa dia? Yang seterusnya dia tengok, ini semua apa? Jadi soalannya agak-agak mudah, sangat-sangat mudah. Digunakan untuk menggerakkan gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Apa ini? Jawapannya sudah ada tadi. Dan seterusnya nombor 10. Ini apa? Jadi kamu siapkan tugasan ini. Itu saja. Sekian, terima kasih.